Baik, dalam tutorial ini kamu akan belajar untuk mencari terbitan kedua. So, apa dia terbitan kedua? Kamu sebelum ni belajar terbitan pertama. Terbitan pertama ialah tidur. Terbitan pertama ialah bezakan persamaan itu sekali. Jadi simbol dia di Y, di X. So, kalau dia terbitan kedua, maksudnya kita akan beza dia dua kali. Okay. So, pertama ialah dy dx, kedua ialah d square y dx square. Okay. D kuasa y, dx kuasa 2. Kenapa untuk y kuasa 2 di depan, untuk x kuasa 2 di belakang? Ini saya pun tak tahu. Simbol yang telah ditetapkan kita ikut sajalah. Okay. Kalau terbitan pertama itu diberi dalam simbol fungsi f, x. Terbitan pertama dia adalah f tanda. Dan terbitan kedua dia ialah F tanda-tanda. Kalaulah persamaan itu diberi menggunakan huruf lain, katakan P sama dengan 6Q kuasa 3. So, terbitan pertama simbolnya ialah dP, dQ. Simbol kedua dia ialah D kuasa 2P, dQ kuasa 2. So, tak payah takut. Kalau dia guna huruf lain, cara tulis simbolnya masih sama. Katakan saya guna huruf U dan W. Okay, simbol pertama simbol untuk terbitan pertama dia ialah DU, DW. Untuk terbitan kedua ialah D square U, DW square. Ada tak terbitan ketiga, keempat, kelima? Ada. Kalau nak cari terbitan ketiga, maksudnya perlu beza 3 kali lah. Simbol dia ialah tukar dia kuasa 3 saja. Kalau terbitan keempat, beza 4 kali. Tukar aja kuasa itu kepada kuasa 4. Tetapi silibus kita ni hanya belajar sehingga terbitan kedua sahaja. So, tanpa membuang masa, kita pergi lihat macam mana mencari terbitan kedua dengan melihat contoh. Okey. So, contoh pertama, persamaan diberi ialah Y sama dengan 2X kuasa 4. Kalau nak cari terbitan kedua, mesti cari pertama dulu, step by step. Langkah dia ialah kuasa darab ke depan, kemudian tolak 1. Dapatlah 8X kuasa 3. Kemudian baru cari terbitan kedua, ulang lagi langkah yang sama, 3 darab 8, kuasanya tolak 1. Dapatlah 24X kuasa 2. Salah, lupa saya tolak 1. Okey, tolong betulkan. Kemudian, kalaulah kamu jumpa persamaan itu adalah dalam bentuk salingan. Apa tu salingan? Apabila sebutan X itu di bawah. Sebelum cari terbitan pertama, kamu mesti pindahkan X itu ke atas dan susun dia dalam bentuk indeks dahulu. Bila dalam bentuk indeks, kuasanya akan diberi tanda negatif. So, ini masih Y ya. Belum lagi di YDX sebab ini hanya proses susun dia dalam bentuk indeks saja. Lepas itu, barulah boleh kamu cari terbitan pertama dan kedua dia. Okay. Kuasa darab ke depan, kemudian ditolak 1. Okay, ini jawapan dia. Kuasa darab ke depan, kemudian tolak 1. Ini jawapan dia. Hati-hati bila kamu darab nombor negatif, positif. Sebab tanda dia akan berubah. Contohnya ini negatif, positif. Jadi jawapan dia negatif. Kemudian ini negatif, darab negatif. Jawapan dia balik kepada positif. So, hati-hati dengan soalan yang melibatkan tanda positif negatif ni. Mari kita lihat contoh soalan nombor 1. Ini sebab sangat senang, saya hanya pilih 2 sajalah. Okay, katakan soalan B dan D. Okey, soalan B, persamaan dia ialah persamaan dengan X yang memang positif. Boleh dicarilah terbitan dia. Terus, okay, 2 darab 5 tolak 1. 10X kuasa 1. Okay, kemudian ulang lagi, 1 darab 10 tolak 1, jawapannya 10 sahaja. Sebab bila X kuasa kosong, tak ada sebutan X lagi. Okay. Kemudian kita pergi soalan E. Oh, untuk soalan E diperhatikan, ini ialah persamaan salingan di mana X-nya ada di bawah. So, saya perlu angkat X ni naik ke atas dahulu. Jangan bezakan lagi ya. 4X kuasa 3 ni diberi tanda negatif. Ini masih Y, belum beza lagi ya. Saya cuma susun dia dalam bentuk indeks sahaja.
Negatif 3 darab 4, kemudian ditolak 1. Jawapan dia adalah negatif 12 X kuasa negatif 4. Okey, biasa lagi sekali. Negatif 4 darab negatif 12 dan ditolak 1. Jawapan dia ialah negatif positif iaitu 48 X kuasa negatif 5. Pergi cuba soalan 1 ini.